Okey. So kita pergi kepada soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9. Okey. Soalan nombor 9, jadual 9.1 menunjukkan pemerhatian daripada dua ujian berbeza yang dijalankan ke atas garam X. Okey, so kita tengok kat situ garam X tu panah. Okey, bila panah, ujian yang pertama dengan kertas litmus lembap, so dia tukar kertas litmus biru lembap ni bertukar kepada merah. Okey, bertukar kepada merah. Bila bertukar kepada merah, maka kita tahu gapo dia agak-agak asid kan? Okey, kalau biru bertukar kepada merah, itu menunjukkan sifat asid. Okey, boleh? Okey, jadi yang kedua, bila kita tahu biru kepada merah, hok biasa bagi kitanya, gas nitrogen dioksida lah kan. Yang cikgu biasa ayat kawak apa dia? Okey, dua garam kan terurai oleh haba, iaitu garam karbonat dengan garam nitrat kan. Kalau garam karbonat, okey, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Kalau garam nitrat terurai, hasilnya adalah gas nitrogen dioksida dengan gas oksigen. Jadi kalau kita kata kat sini biru lembap bertukar menjadi merah, maknanya ada sifat asid, maknanya gas tersebut adalah gas nitrogen dioksida. Jadi kalau gas nitrogen dioksida, maka garam X itu adalah garam nitrat. Okey, ni kita nampak yang pertama. Bila kita pergi kepada ujian yang kedua dikata apabila dicelup, okey, apabila rok kaca dicelup ke dalam asid hidroklorik pekat dan dimasukkan ke dalam tabung didih, wasap putih terbentuk. Bila digunakan asid hidroklorik pekat ni ada wasap putih, ini adalah ujian untuk amonia. Okey, ini ujian untuk amonia. Okey, macam mana pula satu bahan amonia ni, mana ada amonia ni? Kalau garam nitrat terurai oleh haba, hasilnya adalah logam oksida, gas nitrogen dioksida dengan gas oksigen. Mana ada amonia? Maknanya kat sini, okey, maknanya kat sini amonia ini adalah datang daripada amonium klorida. Maknanya garam X ini bukan garam, okey, garam X ini adalah bukan garam nitrat. Garam X ini adalah garam natrium klorida. Jadi natrium klorida Okey, garam X ini bukan garam nitrat. Garam X ini adalah amonium klorida. Sebab amonium klorida ini bila kita panah, dia akan terhasil gas amonia dengan hidrogen klorida. Jadi yang kita nampak kertas litmus biru lembap bertukar kepada merah ini bukan gas nitrogen dioksida sebenarnya. Ia adalah asid hidrogen klorida. Ia adalah hidrogen klorida. Okey, manakala yang ni memang kita tahulah ini adalah ini adalah ujian pengesahan untuk amonia. Maka dapat wasap putih kita tahu ini adalah amonia. Jadi maknanya garam X ini bukan garam nitrat tetapi garam X ini adalah garam amonium klorida. Okey, ni kita dapat daripada apa dia? Daripada diagram 9.1 ni. Okey, maklumat yang kita dapat dalam diagram 9.1. Okey, so kita tengok soalan. Berdasarkan jadual 9.1, kenal pasti garam X. Kemudian disawat terangkan mengapa kertas litmus biru lembap berubah menjadi merah dalam ujian 1. Jadi kat sini kenal pasti garam X, dapat 1 markah. Kita kata garam X adalah amonium klorida. Kemudian kita pergi kepada soalan yang kedua. Terangkan mengapa kertas litmus biru lembap berubah menjadi merah. Jadi apa yang kita kata kat sini, kita boleh kata amonium klorida terurai oleh haba membentuk gas hidrogen klorida. Gas hidrogen klorida. Gas hidrogen klorida ia tak ada air. Dia tak ada air. Jadi dia tak ada air. Jadi kat sini kenapa dia tukar kertas litmus biru kepada merah? Sebab ada perkataan lembap. Okey, biru lembap. Maknanya kertas litmus itu sudah dilembapkan dengan air. That's why lah apa yang berlaku kat sini, molekul hidrogen klorida ini dia mengayon dalam air membentuk ion hidrogen.
So bila ada ion hidrogen, maka adalah sifat-sifat asid, iaitu tukar ketah litmus biru lembap kepada merah. Kalau nak tambah sikit, boleh tambah satu lagi poin, iaitu apa dia? Iaitu molekul hidrogen klorida ini mengion dalam air membentuk ion hidrogen. Ada ion hidrogen, ada sifat-sifat asid. Ada soalan nak tanya? Boleh faham ke situ? Soalan ni kita tak biasa jumpa, sebab kita biasa kalau garam terurai, garam karbon atau garam nitrat. Tapi ni lain sikit. Ada soalan nak tanya? Tak ada? So kalau tak ada, kita pergi kepada soalan B. Soalan B, Rajah 9.2 menunjukkan carta alih bagi garam plumbum. So kita tengok garam plumbum 2 nitrat campur dengan larutan S dapat plumbum 2 karbonat. Plumbum 2 karbonat. Larut tak plumbum 2 karbonat? Tak larut. Plumbum. Maknanya nak dapat plumbum 2 karbonat ini, karbonat ni mesti datang daripada mana? Datang daripada larutan S. Maknanya larutan S ini mesti ada karbonat. Tapi larutan S ni apa dia? Oleh kerana larutan, kita pun ingat. Karbonat larut dalam karbonat adalah 3 saja, iaitu anak. Amonium, natrium, kalium. Ni je larut. Jadi larutan S ini boleh kalium karbonat, boleh natrium karbonat, boleh amonium karbonat. Boleh. Jadi bila kita tambah, dapatlah kita PB karbonat. Dan PB karbonat ini bila kita tambah dengan asid nitrit, maka hasilnya garam T. Satu lagi bila kita tengok PB nitrat, larutan dengan larutan dapat pepejal, maka tindak balas 1 adalah tindak balas penguraian ganda 2. Kemudian plumbum 2 karbonat ini bila kita react dengan asid, maka hasilnya kita akan dapat PB ambil nitrit, jadi PB nitrit dengan gas karbon dioksida dengan air. Ni info kita dapat dalam Rajah 9.2. Di mana kita dapati PB nitrat ni react dengan larutan S dapat PB karbonat. Maknanya S ini mesti ada karbonat. Karbonat apa yang larut? Ia adalah anak. Sama ada kalium karbonat ataupun natrium karbonat ataupun amonium karbonat. Bila 2 larutan bercampur, ada pepejal terbentuk, maka tindak balas itu kita panggil tindak balas penguraian ganda 2. Manakala apabila pepejal garam terbentuk ditambah dengan asid, maka hasilnya adalah PB nitrat, gas karbon dioksida dan juga air. Dapatlah kita maklumat dalam Rajah 9.2. Dalam Rajah 9.2. So sekarang kita tengok soalan. Apa soalan tanya kita? Soalan tanya, seorang murid mencampurkan 50 cm padu larutan S 1.0 mol per desimeter padu dengan 100 cm padu larutan plumbum 2 nitrat 0.2 mol per desimeter padu di dalam sebuah bika untuk memperoleh garam plumbum 2 karbonat. So soalan dia, cadangkan larutan S. So larutan S kita boleh katalah natrium karbonat. Bila kita dapat natrium karbonat ini, maka dia soalan yang kedua dia minta awak tulis persamaan kimia bagi tindak balas 1. Iaitu persamaan kimianya plumbum 2 nitrat bertindak balas dengan natrium karbonat, maka hasilnya PB ambil karbonat jadi PB karbonat, Na dengan NO3 jadi NaNO3. So kita balance letak 2 kat depan. Itu persamaan kimia. Kemudian diminta awak hitung GSAM maksimum garam plumbum 2 karbonat yang terbentuk. Hitung GSAM. Bila kita nak hitung GSAM, maka kita start dengan apa? Persamaan kimia dulu.
Kenapa kita start dengan persamaan kimia? Sebab kita nak tahu ratio. Di mana ratio kata 1 mol PB nitrat bertindak balas dengan 1 mol natrium karbonat menghasilkan 1 mol PB karbonat dan 2 mol natrium nitrat. Okay. Langkah yang ketiga, kita tengok apa maklumat diberi dalam soalan. Soalan bagi, okey, dia punya plumbum 2 nitrat, V dia 100, M dia 0.2. V dia 100, M 0.2. Tadi kita guna larutan S tadi natrium karbonat. So sekarang ni cikgu ambil natrium karbonat lah sebab larutan S ni kita dah bagi dah tadi natrium karbonat. Maka kita pun letaklah apa maklumat bagi untuk natrium karbonat. V sama dengan 50, M sama dengan 1.0. Soalan suruh awak kira apa? Dia suruh awak kira gisim bagi PB karbonat. Okay, so sekarang ni kita tahu step yang keempat kata apa-apa maklumat yang diberi kita tukar kepada mol. Oleh kerana dia bagi dua maklumat, maka dua-dua kita tukar kepada mol. Maka PB nitrat bila kita tukar kepada mol, so kita guna formula MV per 1000. So 0.2 kali 100 bagi 1000 dapatlah 0.02 mol. Sama juga dengan natrium karbonat, kita pun cari bilangan mol dia. 1 kali 50 bagi 1000 kita dapat 0.05. Ratio kata 1:1. Jadi kalau sini 0.02 sepatutnya natrium karbonat yang kita guna 0.02 jugalah. Tetapi sekarang yang kita guna adalah 0.05. Maknanya, okey, natrium karbonat yang kita guna ini adalah berlebihan. Okay, bila berlebihan, maka yang kita perlu sekarang ni adalah PB nitrat. Kenapa? Sebab PB nitrat bertindak balas dengan lengkap. Okay, maka kita ambil lah ratio ni. PB nitrat 1, PB karbonat 1. Maka bila PB nitrat 0.02, maka PB karbonat bilangan mol pun sama 0.02 juga. So, bila kita dah dapat bilangan mol, maka kita nak cari gisim. Gisim adalah sama dengan bilangan mol darablah dengan gisim molar untuk PB karbonat. PB berapa? 207. Karbon berapa? 12. Oksigen berapa? 3 kali 16. So, bila kita darab semua sekali, kita akan dapat nilainya 5.34 gram. Okey. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Mana saya kena ambil jangan ambil yang berlebihan. Sebab berlebihan tu yang akan ada dalam bekas tu. Kita kena ambil bilangan mol kecil sebab ratio dia ni 1:1 ni. Ratio 1:1. Jadi maknanya PB nitrat yang kita guna 0.02 sepatutnya natrium nitrat pun kita guna 0.02 juga. Tetapi kita guna 0.05 maknanya dia berlebihan, maka bilangan mol tak boleh kira lah ni sebab dia berlebihan. Jadi kita kira bilangan mol PB nitrat. Okay, that's why lah untuk PB karbonat kita tengok ratio PB nitrat dengan PB karbonat. So ni 0.02, sini 0.02. Jadi kalau awak terus ambil ni memang salah lah kejadian ni. Okay, salah berlakon. Okay. Boleh Boleh. Okay. Jadi markah dia dapat ni, kira ni 1, kira ni 1. Okay, so kita ambil ratio ni. Okay, ada ratio, dapat bilangan mol. Terus kita dapat kira gisim. Okay, dapat kira gisim. Okay. Soalan yang kedua, huraikan satu eksperimen makmal untuk menyediakan garam T dan tulis satu persamaan kimia bagi tindak balas 2. Tindak balas 2 mana? Okay, tindak balas 2 ni adalah hot ni. Iaitu PB karbonat react dengan asid nitrit, hasilnya adalah PB nitrat, gas karbon dioksida dengan air. Jadi dia minta awak huraikan eksperimen. So bila kita nak huraikan eksperimen, kita nak garam T itu adalah PB nitrat. Maka kita tahu PB nitrat ini adalah garam yang larut tetapi bukan anak. So bila bukan anak, maka
Maka kita nak menyediakan tu adalah penyediaan garam yang tak larut. Okey, yang larut jenis bukan anak. Jadi bila huraikan eksperimen ni biasanya kita kena ada radas, ada bahan. So kita nak guna bahan apa, radas apa kita nak guna. Okey, kalau dia tak suruh awak senarai, tak perlu senarai, terus kepada prosedur. Tetapi dalam prosedur kita kena nyatakan radas apa yang kita guna. Okey, boleh. Kemudian kita ada pemerhatian. Kalau ada perbincangan, perlu perbincangan. Kalau tak ada, tak perlu. Kesimpulan pun sama. Tapi soalan ini tak perlu ada perbincangan, tak perlu ada kesimpulan. Cuma cerita pasal pemerhatian sahaja. Okey, contoh pepejar kerana gitulah. Jadi bila kita sebut prosedur, ini adalah esei, maka kita kena ingat 3K. Kaedah kuantiti kepekatan. Maknanya kuantiti ni mana kalau kita ada pepejar seberapa gram. Kalau ada cecah larutan berapa sentimeter padu. Okey, itu adalah kuantiti. Kalau kepekatan, kalau larutan mesti mari dengan kepekatan. Berapa kepekatan kita nak guna. Hak tu memang kita kena ingat. Kalau kita tak tulis memang lelah sajalah. Okey, kita tahu tapi kita tidak memenuhi kehendak soalan. Okey, jadi kat sini hak ni hak kita duk ngapa, okey. Okey, ni kita duk ngapa, hak kita duk ngapa. Jadi kena ngapa sekarang ni hak kita ngapa tu kita nak apply dalam menjawab soalan. Okey, soalan tadi kita ada PP karbonat dengan asid nitrik. Maka asid ini adalah asid nitrik. Yang dikatakan dengan kuantiti dan kemolaran, berapa kita nak guna asid nitrik ni? Contohnya 25 cm padu. Okey, berapa kepekatan dia? 1.0 mol per desimeter padu. Jadi kita pun tulislah 25 cm padu, asid nitrik 1.0 mol per desimeter padu disukat dan dituang ke dalam bikar. Okey, kemudian asid dipanaskan dengan perlahan. Bila kita sebut panas, kita nak kena cerita sifat dia. Panas dengan perlahan, panas dengan kuat. Okey, sini tak say panas kuat, nak panas perlahan saja. Okey. Kemudian kita nak tambah apa tadi? Tambah PB karbonat kan? Kita pun nak tulis ni untuk yang kedua tu. Okey, yang kedua, okey, serbuk PB karbonat ditambah. Hak ni kita tak perlu timbang. Sebab apa? Sebab kita nak tambah sikit-sikit sehingga berlebihan. Kita tak tahu berapa berlebihan kan? Jadi kat sini kita tak perlu timbang. Jadi serbuk PB karbonat ditambah sedikit demi sedikit ke dalam asid sehingga berlebihan. Lepas tu kita kacau dengan rok kaca. Bila kacau, kita turas. Sebab apa turas? Kita nak singkirkan serbuk PB karbonat yang berlebihan. Nak singkirkan serbuk PB karbonat yang berlebihan. Duk mana serbuk PB karbonat yang berlebihan? Duk atas ni. Atas ni kita panggil sisa, bawah ni kita panggil hasil turasan. Maknanya, hok berlebihan ni akan tinggal pada kertas surah yang di atas ini. So ini adalah larutan hok kita nak. Jadi step yang kelima, hasil turasan ini kita tuang ke dalam mangkuk pijak. So bila masuk dalam mangkuk pijak, maka kita panaskan perlahan-lahan hasil turasan sehingga tepu. Kemudian kalau ditanya macam mana kita nak tahu larutan itu sudah tepu? Okey, cara dia adalah kita celup rok kaca dalam larutan tersebut. Bila kita celup rok kaca dan kita angkat, maka terbentuk kristal. Okey, kristal pada rok kaca, maka kita tahu bahawasanya larutan itu sudah tepu. Jadi bila sudah tepu, maka kita sejuk pada suhu bilik. Bila sejuk pada suhu bilik, kita akan nampak kristal sudah terbentuk, maka kita turas untuk mendapat hablu garam. Maka kita nak dapat hablu garam kering, kita kena keringkan dengan menekan antara dua kertas turas. Okey. Oh ni tak ada masalah cikgu rasa sebab ngapa. Kalau tak ngapa memang ada masalah lah. Jadi bila kita ngapa, maka kita tengok bahan apa yang kita nak guna, kita just masuk je bahan itu. Kaedah yang lain itu sama saja. Maka dengan itu kita dapatlah sediakan serbuk plumbum 2 karbonat. Okey, serbuk plumbum 2 karbonat. Okey, ada soalan nak tanya?
Cikgu dah habis dah bincang soalan nombor 9. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Cikgu,